Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz MC Ustaz Muhammad Taufik Zakaria, Imam 1 Masjid Qaryah Fikra Air Hitam. Seterusnya kepada pengerusi Masjid Qaryah, iaitu Tuan Muhammad Nur bin Kadir. Seterusnya yang berhormat Tuan Muhammad Razi bin Muhammad Ali, YB kita, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Lui. Subhanallah, YB ada kan bersama dengan kita. Seterusnya YB Tuan Nur Azmi bin Yusof selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Pertang. Masya Allah, ada 2 YB bersama kita dan ada YB yang tidak dapat bersama, iaitu Ahli Parlimen Jelebu YB Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji alias. Seterusnya yang saya segani itu yang terus menyorok tu kan? Nampak tadi terus sorok balik ha. Yang saya segani, subhanallah, ni kira bos besar lah ni, abang kawasan lah ni Ustaz ya. Ni kawasan dia lah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Seorang yang hebat tapi sangat merendah diri daripada dululah macam tu Dan kona dia mula-mula dan tu macam kasar kan, orang muda kan. Mula-mula saya sampai Jompol ni, inilah tuan rumah yang sangat peramah dan membuatkan kita ni rasa selesa. Walaupun masa tu saya orang barulah dari Jabatan Agama, tapi kalau dalam musyarat, sebab ada ustaz ni lah, dia jadi senang hati macam tu. Dia jadi macam membuatkan kita rasa hilanglah takut, hilanglah sogan tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau ialah Al-Fadhil Ustaz Muzahar bin Makdali, pakai baju warna oren. Makin sogak ustaz. Betul ke sogak? Segak. Jangan marah cik suami ya. Ini bos lama ni. Tak apa. InsyaAllah. Pegawai Agama Islam daerah Jempol. Betul lah abang kawasan. Daripada dulu. Daripada dulu. Lama dan tak cakap nugori ni. Subhanallah. InsyaAllah boleh lagi. Makhraj tu kira betul tak? Adalah sikit-sikit kan. Ada salah tu biasalah kan. Tapi orang Terengganu boleh cakap nugori tu kira handa lah tu kan. Betul Ustaz? Masya Allah. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Azhar bin Ahmad, pengurus kawasan Fikra. Masya Allah, Tuan Azhar bin Ahmad, Cik Yusof bin Ramli, Haji Sabaruddin, Wakil Timbalan OCP dan semua yang hadir, pemimpin-pemimpin yang hadir. Subhanallah, bukan mudah. Sebab itu di akhirat kelak Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Yang pertama sekali yang disebut dalam susunan 7 golongan yang mendapat naungan Allah adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjalankan tugas dan amanah sehabis baik. Berat jadi pemimpin. Walaupun nampak macam seronok di YB ya, pergi mana-mana orang akan alu-alukan. Orang iring, kalau makan tu tempat dia special, laluan dia special, kita nampak seperti seronok. Tetapi 80% hidupnya tu telah pun diberikan kepada masyarakat, kepada ummah, kepada orang lain. Untuk diri sendiri, keluarga tu, isteri, anak-anak tu jadi nombor berapa tak tahu YB kan. Samalah juga pegawai agama dan sebagainya. Ini bukan sebab ustazah ni manis mulut dia depan YB ya. Tak, sebab pengalaman ahli keluarga saya juga. Atuk saya pun pernah jadi YB Terengganu. Pengalaman tengok kehidupan orang yang sanggup menempuh apa. Ada orang tak suka, ada orang benci, ada orang sangka buruk, tapi tetap meneruskan amanah dan tanggungjawab. Kerana masyarakat dan ummah mesti ada pemimpin. Hari ini mencabar jadi pemimpin. Sebab media sosial. Sangka buruk, kebencian tersebar begitu luas. Sedangkan kita boleh memilih untuk saling menghormati perbezaan. Kita boleh memilih untuk berdamai. Kita boleh memilih untuk saling
bertolak ansur. Walaupun berbeza dari segi kefahaman ataupun pegangan dari sudut politik, walaupun berbeza dari sudut pilihan masing-masing, tetapi kenapa kita umat Islam tidak mengutamakan kasih sayang, saling hormat, perpaduan? Dan itulah yang kita nak bicarakan pada malam ini, berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan apa ibu-ibu, muslimin muslimat? Akhlak. Allahu Akbar. Sehingga Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini, Nabi kata, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Pada zaman Nabi, kalau kita hari ini lihat sama-sama orang Islam kita, sama-sama Melayu Islam kita berpecah dengan begitu dahsyat, pada zaman Nabi perpecahan lagi dahsyat. Asabiyah, bukan berbeza dari sudut bangsa, semua sama, tapi asabiyah dari sudut suku-suku ni. Mereka sanggup bunuh-membunuh. Mereka membenci daripada keturunan sampai keturunan. Mereka boleh membunuh, bergaduh perang sebab mempertahankan laluan masing-masing je jadi gaduh besar. Bagaimana cabaran Nabi untuk menyatu padukan bangsa yang sama ni, bahasa yang sama ni, adalah melalui akhlak. Kalau kita ada akhlak yang baik, walaupun dalam satu keluarga berbeza pendapat dan pandangan, kita utamakan letak akhlak depan, maka kita akan menjadi sebuah keluarga yang harmoni. Allahu Akbar. Ini kita nak bicarakan perkara yang serius. Tujuan Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah di rumah Allah. Mungkin ada yang lupa tadi ikut tak baca doa lagi masuk masjid. Jangan lupa baca doa. Apa doa masuk masjid? Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu rizkimu, pintu pengampunanmu, dan pintu syurga-syurgamu ya Allah. Ada 8 pintu syurga, moga terbuka semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ni i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih pihak penganjur, iaitu Masjid Qaryah Felda Air Hitam Jempol Negeri Sembilan. Masya Allah. Dan saya ni dah jadi orang Nogori dah. Memang rumah kat sini, walaupun dua-dua dah berhenti. Maksudnya saya berhenti Jabatan Agama setelah 9 tahun bertugas. Encik suami berhenti pensyarah setelah 16 tahun menjadi pensyarah. Maksudnya ada je pilihan untuk balik Terengganu sebab dua-dua orang Terengganu. Tapi hati tu memang dah jatuh hati dan sayang sangat dekat bumi Nogori ni. Harap orang Nogori bolehlah terima saya dan macam itulah. Seronok sangat satu negeri yang dulu tidak pernah ada impian untuk datang dan duduk cari rezeki. Tapi Allah takdirkan perjalanan tu saya bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebuah negeri yang sebenarnya lembah ilmu. Lahirnya ramai alim ulama, para wali Allah di bumi ini. Nampak bumi ni kecil, Negeri Sembilan ni kecil. Tapi bila dikaji-kaji, bila dilihat suburnya majlis ilmu, contohnya Selangor. Tetapi bila saya berada di Negeri Sembilan, saya lihat, bila saya masuk kepada dunia dakwah, mula-mula berhenti, terlalu banyak kuliah-kuliah duha, kuliah petang, pengajian-pengajian terutamanya di kalangan muslimat. Maksudnya para wanita dan para ibu Nogori Sembilan ni memang suka sangat. Terasa pula para lelaki. Orang lelaki sebab kuliah maghrib, sebab saya selalu kuliah duha, kuliah petang. Subhanallah, sangat subur. Bahkan ia sangat sukar juga dilihat di negeri-negeri yang lain. Apa yang saya ada pengalaman di Negeri Sembilan. Jatuh cinta, terus kita beli rumah kat sini, kita buat perkampungan hijrah, nak buka madrasah, semua perancangannya adalah di Negeri Sembilan. Di mana pun kita berada, biarlah kita memberi manfaat insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Kita nak bacakan hadis yang pertama berkaitan dengan akhlak. Dan saya baca, muslimin muslimat ikut sama.
ambil barakah membaca hadis Nabi dengan lidah kita. Kita biasa dengar je ustaz ustazah baca hadis, kita tak baca. Kita angguk-angguk dengar. Al-Quran biasa kita baca, tapi terjemahan jarang dibaca. Hadis pula, kalau jumpa hadis kita terus baca terjemah, tak baca matan. Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah. Membacanya juga, melafazkannya juga adalah ibadah. Okey, kita baca sama-sama. Boleh ke boleh? Semangat ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un asqalu fi mizani al-mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-bazi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Bermaksud maha benarlah kata-kata Allah yang mulia. Bila kita sebut hadis Nabi, kita boleh sudahkan secara adab, tak baca pun tak apa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis sahih riwayat Tirmizi yang bermaksud tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan apa ni? Timbangan mizan di mahsyar kelak. Tidak ada amalan ataupun amal soleh ataupun amal ibadah yang lebih berat untuk timbangan mizan kelak pada hari kiamat, melainkan melebihi daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka kepada orang yang berbuat keji ataupun berkata keji lagi jahat. Allah murka, Allah memalingkan wajahnya. Allah marah sekali di akhirat kelak. Subhanallah. Dalam hadis ini Nabi menyatakan, seberat-berat timbangan amal di akhirat kelak adalah mereka yang mempunyai akhlak yang mulia. Ibu-ibu muslimat sekalian dan juga muslimin, kalau kita tengoklah, kita nak bagi laluan azan ke ataupun terus ya? Jika kita tengok dalam sebuah keluarga, antara suami yang hebat, suami yang ada pangkat jawatan, ataupun isteri yang hebat, ada rupa cantik, rupawan, tapi kalau akhlaknya buruk, adakah dia boleh menyejukkan hati? Tak boleh. Panas je hati. Yang cantik, yang handsome, yang elok, yang berpangkat, yang ada kedudukan, yang bijak, pandai, kalau belajar sampai peringkat paling atas pun, kalau tidak ada akhlak yang baik, perkataan yang dikeluarkan keji, perkataan yang dikeluarkan pedas, peli, tinggi-tinggi suara, semua dia je yang betul dan sebagai menghina dan merendahkan, maka terus semua yang dilihat hebat-hebat itu semua hilang. Semua tak ada apa-apa. Kita tak akan sebut, tak apalah walaupun mulut dia maki hamun tapi dia belajar tinggi. Tak ada. Tak pandang dah tu. Tak apalah mulut dia macam tu pun, celupa pun, tapi rupa dia cantik. Tak ada. Rupa cantik pun jadi buruk. Ilmu yang tinggi terus nampak kehinaan diri. Betapa besarnya pengaruh akhlak yang baik. Contohlah bila kita masak masakan yang sedap kan. Apa masakan sedap? Orang jompol masak lemak. Masak lemak petai. Yalah kan, masak lemak cili padi ke, apa sajalah, ikan tiga rasa ke. Masak ni memang sedap ni, dengan sup tulang, dengan telur, dengan sayur kailan, dengan itu. Tapi masa hidang, dia hempas-hempas Hempas. Ada selera tak nak makan? Hati kita pun terhempas sama. Subhanallah. Sebab itu, walaupun kata-kata tu nampak macam baik, dengar macam sedap, tapi kalau akhlaknya buruk, maka ia tidak ada nilai
dia tidak ada nilai. Akhlak orang yang bercakap. Sama juga pemimpin. Rakyat, masyarakat memang akan cenderung untuk memilih pemimpin yang berakhlak mulia. Betul atau tidak? Yang terkenang, baik akhlak dia. Oi, merendah diri. Contoh, saya sebut cara umum. Bukan hanya pemimpin masyarakat, pemimpin dalam rumah tangga. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Apa yang kita perlu berjuang, muslimin muslimat ibu ayah, para suami, para isteri, untuk memiliki akhlak yang terbaik kepada pasangan masing-masing. Sebagai seorang isteri, apa akhlak terbaik kita? Muliakan suami, cakap baik-baik, lemah lembut. Orang cakap orang jompo ni lemah lembut, betul ke? Betul lah? Nak cakap ya pun bersalah. Kalau cakap tu macam dengar, antara dengar dengan tak dengar je. Kalau jemput makan tu, dia tak ada bertempik satu rumah dengar. Dia datang dekat, bang, makanan dah siap, jomlah makan. Ya, orang jemput dia. Ya, kena tanya orang sebelah ni. Betul ke ni? Tak ada yang anggur pun. Ya, kalau makan letak ya. Lepas tu sendiri tahulah ya. Dah bunyi tu, gedegang tu, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang kita ni jaga sangat akhlak kita, wajah yang manis dengan orang luar. Senyum, memanjang senyum. Masuk dalam rumah, tutup pintu, masam terus muka. Suami tanya, dah kenapa ponek? Awak tahu apa? Panih ni. Awak jangan cari pasal pula. Kan mendidih hati ni. Oh, terus bagi warning. Subhanallah. Masa masak, muka masam. Kita kan kalau penat pun, tapi bila dengan orang luar, kita boleh jaga air muka kita. Kita tetap senyum walau penat. Kita tetap jaga kata-kata. Tetap jalan elok, sopan santun. Makan pun elok depan orang ramai. Tapi kat rumah, itulah akhlak kita yang sebenar. Bagaimana kita di rumah, bagaimana seorang suami dengan isteri, bagaimana isteri dengan suami, bagaimana ibu ayah dengan anak-anak, itulah akhlak yang sebenar. Sebab itu Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu, orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Kalau dia baik akhlak dengan ahli keluarga, maka dia akan jadi orang yang lebih baik di luar. Oh, banyak amaran ni kan? Okey. Kita bagi dia bunyi jap. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya teruskan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda. Hadis ni agak panjang, saya baca seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun famal mutafayhiqun. Qala al mutakabbirun. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya paling dekat denganku pada hari kiamat. Nabi sebut apa, muslimat sekalian? Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak. Siapa yang nak duduk dekat dengan Nabi? Angkat tangan. Sajalah buat aktiviti. Orang perempuan dia respon, orang lelaki kita dah faham. Tapi ada yang respon, Masya Allah. Tak apa, orang lelaki dia suka respon dalam hati. Kalau dia puji isteri dia pun dalam hati juga. Kadang nak ucap terima kasih pun dalam hati. Kadang nak minta maaf pun dalam hati. Betul tak ni? Oh, cepat je betul kan? Kadang-kadang orang lelaki dia tunjukkan perbuatan. Dia nak cakap minta maaf tu, dia tak sampai hati, tak reti. Tapi perbuatan tu nampak macam dia rasa bersalah. Jadi kita pula duk paksa-paksa dia minta maaf, ucap maaf, boleh jadi gaduh kan?
Orang perempuan pula pujinya kat mulut. Terima kasih kat mulut, cakap sayang kat mulut, belum tentu kat hati. Belum tentu. Kejap, minta maaf. Tinggal berapa minit, ulang lagi. Minta maaf lagi. Adakah minta maaf itu daripada hati dengan penuh penyesalan? Betul Encik Suami? Macam tu saya. InsyaAllah. Macam isaf je Encik Suami ni. InsyaAllah. Okey, muslimin muslimat. Nabi menyebutkan orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling baik. Orang yang terbaik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, Nabi benci dan paling jauh daripada tempat duduknya. Tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bercakap. Sudah, saya banyak bercakap. Tapi dengar dulu penjelasan. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bercakap bicara itu ya Rasulullah? Iaitu orang-orang yang sombong. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Orang yang paling jauh dengan Nabi dan dibenci adalah orang-orang yang sombong. Setiap daripada kita ada kelebihan. Orang perempuan ada kelebihan dia, orang lelaki ada kelebihan. Tapi ada kekurangan juga. Jangan sampai kelebihan yang Allah beri pada kita menjadi kita sombong dengan suami, sombong dengan isteri. Sombong dengan anak-anak. Sampai kalau anak tegur tu kita tak boleh terima. Hari tu kan borak-borak dalam kereta. Bukan hari tu, 2 hari lepas Encik Suami kan. 2 hari lepas. Anak-anak ni, dia memang dengar kan apa kita cakapkan, dia curi-curi dengar. Yelah kita cakap dalam kereta. Lepas tu masa tu saya cakap dengan suami bab peranan perempuan pandang lelaki. Mana lagi susah jadi perempuan jadi lelaki. Lepas tu perempuan banyak berkorban, banyak itu kena beranak, kena bersalin, kena mengandung. Macam-macam lah perempuan kan. Bila cakap macam-macam lah nak cerita susah sangat jadi perempuan. Lepas tu saya tanya, bila dia orang pun nyampuk-nyampuk, saya tanyalah, mana lagi susah, jadi perempuan ke jadi lelaki? Saya nak dengar jawapan. Mana lagi susah, jadi perempuan ke jadi lelaki? Perempuan lagi susah. Seronok jadi lelaki. Lelaki jadi susah, lelaki lagi susah Dua-dua susah. Anak saya ni yang darjah 6 Imran. Boleh tak ingat darjah. Macam semua suami je tahu ni kan. Okey, subhanallah. Dia jawab apa? Lagi susah jadi lelaki. Saya pun cakap, kenapa Imran? Sebab orang lelaki kena ngadap perempuan. Amboi dia jawab spontan, sebab orang lelaki kena ngadap perangai perempuan. Amboi Imran, sedapnya. Umi pun kena ngadap perangai Abi juga. Umi pun, perempuan pun kena ngadap perangai lelaki. Lepas tu dia jawab lagi. Dia cakap macam ni, Umi, orang lelaki 80% dia kena fikir dan ngadap perempuan, 20% je untuk diri dia. Pandai pula dia jawab. Lepas tu dia sambung, orang perempuan ni macam rugi kalau merajuk. Mungkin dia tengok saya merajuk lah kan. Sebab bila orang perempuan merajuk, orang lelaki hore dia kata. Dia boleh tengok bola, dia boleh layan diri. Jadi rugilah perempuan merajuk lama-lama. Subhanallah. Lepas tu ada perbincangan lagi. Masa tu Imran ni salah seorang anak yang sangat mudah kalau dia nak menegur saya. Sebab itu kadang-kadang kita dapat teguran dan ilmu daripada anak kecil, daripada perhatian dia. Subhanallah. Contoh dia pernah menegur saya. Masa tu saya layan tetamu. Bila tetamu datang, macam mana rupa kita? Bertenaga. Kalau anak tetamu tumpahkan air, ada marah? Tak ada. Biasalah budak-budak, tak apa, tak ada masalah ni, mana kocik ni. Jangan dimarah, pergi ambil kain lah. Macam tu Tetamu balik, kalau anak kita tumpah, apa jadi? Oi, tadi macam malaikat, sekarang macam raksasa kan. Lepas dah tetamu balik, bukan cerita air tumpah apa. Lepas tu kita sebenarnya penat, tapi depan tetamu kita ceria, semangat, makan-makan. Lepas dah makan, ambil air lagi, borak, cegas. Tetamu cakap, tak apa ke Ustazah, penat mengganggu. Tak ada masalah. Penat tu biasa. Macam-macam lah jawab tu.
Tetamu balik tutup pintu ya, melepek. Lepas tu datanglah Imran. Umi, kenapa muka Umi macam tu? Penat Imran. Imran tak nampak ke tetamu dah? Tadi muka Umi lain. Tadi Umi elok senyum apa, takkan depan Imran Umi tak boleh nak kontrol. Saya jawab macam ni, depan tetamu kontrol lah Imran, ni kan dah balik. Tapi dia jawab macam tu. Kalau ikutkan, kalau kita fikir, hai budak ni kan. Tetapi dari sudut yang lain, sebenarnya ada ilmu, ada teguran melalui anak-anak. Kalau kita ada rasa sombong dengan anak kecil, dengan kanak-kanak, kita tak boleh terima teguran anak kita. Kadang-kadang mereka dapat ilmu di sekolah. Mereka belajar sesuatu yang baik. Mereka belajar tentang sunnah akhlak Nabi. Bila balik rumah, dia tak nampak akhlak tu ada pada kita. Dia jadi konflik. Dia belajar begini-begini. Akhirnya, dia sampaikan secara tak langsung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita orang perempuan kadang ujian kita emosi. Suka merajuk, suka sensitif. Fikir bukan-bukan. Sehingga kita hilang akhlak, menuduh bukan-bukan, bersangka bukan-bukan, bercakap bukan-bukan. Pada benda tak betul, suara dah tinggi. Kadang tu kita duk sebut apa? Biasalah perempuan merajuk. Semua perempuan dalam dunia merajuk. Tak ada yang tak merajuk. Betul. Tetapi bagaimana kita menguruskan emosi ketika merajuk, jangan sampai kita menghina, merendahkan, jangan sampai hilang hormat, jangan sampai kita tunjuk akhlak yang buruk depan anak-anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, muslimin-muslimat, tentang apa yang Nabi sebut, orang yang paling jauh akhlaknya, orang paling jauh kedudukan dan yang dibenci oleh Nabi oleh orang yang sombong. Jangan fikir sombong dengan orang luar. Sombong ini boleh berlaku sama-sama adik-beradik. Sombong dengan ibu ayah, sombong dengan anak, sombong dengan pasangan. Dan dia akan menular. Dan dalam hadis di Nabi yang lain, Nabi sebut apa? Sesungguhnya tidak akan masuk syurga seseorang yang mempunyai walaupun sebesar biji zarah kesombongan. Na'udzubillah min zalik. Sebab sombong ini adalah perangainya syaitan, perangainya iblis. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Sekarang kita nak masuk sikit sebab masa kita ni sampai pukul 9 saja, sekarang pukul 8.40. Ada lagi 20 minit. Masya-Allah. Kita nak pergi kepada berkaitan dengan akhlak sama-sama kita ni. Kehidupan bermasyarakat. Akhlak dengan jiran. Contohnya. Ini semua yang datang ni jiran ke? Ada yang jauh. Jiran ni, kalau ikut pendapat alim ulama, yang masyhurnya ialah 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah ke kiri, 40 buah rumah ke depan, 40 ke belakang. Kalau rumah duduk, rumah pangsa apa semua tu, ke atas, ke bawah. Ini kan kawasan kampung. Kawasan rumah masing-masing besar. Betul tak? Luas, pagar tu besar-besar. Nak capai ke 40 kanan, 40 kiri tu luas kawasan tu. Betul kan? Ada sebagian ulama kata jiran adalah di mana azan satu tempat macam masjid ni, mana boleh sampai, semua itu adalah jiran belaka. Masya Allah, Allahu Akbar. Berkaitan dengan jiran ni, muslimin muslimat, kita baru lepas hari raya. Ramai orang dia mengutamakan, tapi saya rasa di kampung tidak berlaku. Wallahu a'lam. Masih lagi hidup kejiranan yang kuat. Betul kan? Macam tak berapa nak angguk. Ke dah buat hal masing-masing juga kat kampung. Kalau hidup di taman, kawasan-kawasan bandar, kami sendiri melalui suasana seperti itu. Kadang dengan jiran sebelah, sebulan tak jumpa. Masuk je parking, terus masuk dalam rumah. 2 minggu langsung tak jumpa. Sebulan, selisih angkat tangan macam tu je. Tak tahu apa yang berlaku pada jiran. Tapi sekarang ada grup WhatsApp dan sebagainya kan. Masya Allah. Bahkan yang berlaku di banyak tempat, bila buat rumah terbuka, kawan-kawan dijemput tapi jiran tak dijemput. Sedangkan parking kereta tu depan rumah jiran juga tu, laluan tu. Orang jauh diutamakan. Jiran ni, kita akan bacakan beberapa hadis Nabi berkaitan dengan jiran. Masya Allah. Antaranya,
Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifuhu." Siapa yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang memuliakan jiran dan orang yang memuliakan tetamu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sebut macam ni. Kerana kekerapan malaikat Jibril mengingatkan kepadaku tentang jiran, maka aku menyangkakan bahawa jiran ini boleh mewarisi harta. Nabi kata kerana kerapnya malaikat Jibril datang ingatkan kepadaku tentang jiran, tentang hak jiran, tentang kewajipan terhadap jiran, aku menyangkakan jiran ni boleh mewarisi harta. Seolahnya macam keluarga, kaum kerabat, tapi jiran tak boleh mewarisi harta. Sebab banyaknya peringatan Nabi terhadap jiran. Kita tak boleh pandang ringan tentang hubungan kita dengan jiran. Boleh jadi ada orang itu solatnya jaga, puasanya jaga, sedekahnya banyak, solat semua dia jaga, ibadah jaga, tapi dia tidak menjaga hak-hak jirannya. Tempatnya bukan di syurga tapi di neraka. Dan apa yang saya sebut ni berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada si fulan ini, solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya banyak, ibadahnya orang yang baik dari sudut ibadah, tetapi dia menyakiti hati jirannya. Dia tidak menunaikan hak jirannya." Lalu Nabi menjawab, tempatnya di neraka. Lalu ditanya lagi, ada si fulan ni, biasa-biasa je ibadah dia, solat biasa, bukan nak suruh solat-solat biasa-biasa, maksudnya nak dibandingkan yang pertama tadi, tetapi dia tidak mengganggu jirannya dengan mungkin perkataan ataupun perbuatannya. Lalu Nabi sebut tempatnya di syurga. Allahu Akbar. Kita kadang mari musim kena memilih tu, pilihan raya dan sebagainya, jadi gaduh besar dengan jiran. Betul tak apa saya cakap ni? Bukan jiran ustazah laki bini pun tidur asing ustazah. Adik-beradik jadi gaduh besar. Siap maki hamun lagi. Siap tuduh itu, tuduh ini, sama-sama Muslim. Allahu Akbar. Elok sangatlah kita bincang tajuk ni dalam musim-musim yang sebegini. Sebab kalau media sosial tu tak nak kontrol dah. Orang muda, kalau kita baca memang dahsyat. Tak tunggu orang bukan Islam untuk hina orang Islam. Bahkan orang bukan Islam pun tak hina, tak maki hamun begitu pada kita. Tapi sesama Islam saling menghina, saling mengutuk, mengeji. Gugurlah ketika itu iman-iman. Tidak akan berkata keji orang yang beriman. Ketika berkata keji itu, imannya sedang tercabut. Kalau mati, na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan mengeji. Pernah Nabi SAW dengan isteri Nabi yang tercinta, iaitu Sayyidina Aisyah. Masanya Aisyah dilanda perasaan cemburu terhadap salah seorang isteri Nabi yang dikatakan antara yang paling rupawan, paling cantik. Sedangkan Nabi tidak melihat kecantikan. Lalu dia sebut ayat macam ni je. "Ya Rasulullah, sudah-sudahlah kamu dengan Maryah yang pendek tu." Memang Maryah rendah orangnya berbanding isi-isi Nabi yang lain. Subhanallah, Maryah Qibtiyah. Lalu Nabi pun jawab apa? Nabi balas apa? "Wahai Aisyah, sekiranya perkataanmu itu direndam dalam lautan, maka dia akan membusukkan satu lautan." Padahal bukan keji, hina, maki hamun sangat pun. Sebut tentang satu, maksudnya satu, orang kata apa tu? Pasal diri. Dan memang rendah. Tetapi perkataan yang disebutkan itu dengan niat untuk merendah-rendahkan. Allah tahu apa yang terkandung di dalam hati. Lalu Nabi memberi peringatan sampai sebegitu sekali. Bayangkan. Sebab apa? Akhlak ini buah kepada ibadah. Nak tahu ibadah seseorang itu baik atau tidak, diterima oleh Allah atau tidak, lihat pada akhlak. Kalau akhlaknya baik, bermaksud ibadahnya baik. Kalau solatnya baik, dia akan terbit kepada akhlak yang baik. Kalau akhlak buruk, ada something wrong. Orang kampung sebut kan. Ada benda yang tak kena pada ibadah dia. Pada solatnya, pada sedekahnya, pada puasanya. Kenapa segala ibadah tidak boleh menghalang daripada lidahnya berkata keji?
Subhanallah. Ada orang terdekat saya, ahli keluarga lah, baru saja dalam proses pindahkan anak sekolah rendah ni, anak ni ke sekolah lain sebab bully. Sebab bully, pembulian. Padahal bukan sekolah biasa, sekolah kebangsaan. Sekolah ni di kawasan, bukannya bandar besar, kawasan biasa, kampung bandar macam tu, adalah di satu negeri. Bila ditanya, padahal baru je mula sesi sekolah, kenapa pindah mengejut anak? Dia kata anak teruk sangat dibuli. Buli dengan apa? Perkataan keji. Ini darjah 1 dengan darjah 3, ataupun darjah 2 dengan darjah 4, 2 orang anak. Memanglah mungkin ada kekurangan dari segi rupa dan warna. Mungkin hidung tu sepet sikit ke, kembang sikit ke, warna gelap sikit ke. Tapi bila saya tengok perkataan-perkataan yang disebut kepada anak, saya kata memang wajar sangat dipindahkan. Bukan perkataan biasa. Perkataan yang melibatkan binatang, menyamakan rupa dengan binatang. Binatang yang keji. Sebenarnya tak ada binatang yang keji, kita yang menjadikan binatang tu terlihat keji lah, semua makhluk Allah belaka. Lepas tu menyebut dengan perkataan-perkataan yang mengguris hati tanpa fikir perasaan, padahal sama-sama budak-budak. Sama kanak-kanak. Mustahil kanak-kanak yang masih suci dan bersih mengeluarkan perkataan keji jika ia bukan daripada ibu bapa. Betul atau tidak? Kalau bukan ibu bapa yang mulutnya juga maki hamun, anak selalu dengar ayah ni duk maki orang luar, bukan maki mak dia, tapi maki orang luar contohnya. Kan? Ataupun sama-sama laki bini duduk saling maki. Kalau pengalaman saya handle masalah rumah tangga, saya selalu dengar suami isteri maki hamun dengan segala binatang keluar. Lepas tu saya tanya, anak kat rumah tu, sebab dia maki dengan anjing dengan khinzir kan. Saya bertanya, anak khinzir ke anak anjing? Dia terus, apa ni Ustazah? Dah masing-masing panggil macam tu daripada tadi. Yang ni panggil yang ni panggil yang ni. Bergaduh, maki hamun hina. Saya kata, cuba bayang macam mana anak di rumah dengar perkataan macam ni hari-hari. Marah je keluar maki. Apa yang dia tak maki pula di sekolah? Sebab dia dah mendapat mental torture tu di rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Samalah juga sebenarnya cabaran anak-anak masing-masing. Bagaimana kita nak supaya anak kita kekal akhlak yang baik? Kadang anak kami pun balik nangis, kena bully dengan ayat tu, ayat ni, perkataan tu, perkataan ni. Ada yang kulit hitam dipanggil Afrika, dipanggil hitam, dipanggil hangus, dipanggil terbakar. Ya, anak kami ada yang kulit gelap. Lepas tu, bila tak payah ambil gambar, kau tak payah masuk lah. Masuk tak masuk sama ya, tak nampak juga. Balik nangis dia. Macam mana budak-budak boleh ayat macam tu keluar kan? Lepas tu saya tanya, balas apa? Istighfar Umi, istighfar. Alhamdulillah. Sebab apa istighfar? Mohon Allah ampunkan dia sebab dia sedang buat dosa. Saya kata Alhamdulillah, bagus. Jangan sekali-kali balas. Jangan sekali-kali balas. Bukannya esok balas balik, cakap macam ni kat dia. Allahu Akbar. Sebab ikut emosi marah kita. Subhanallah. Kadang-kadang tu kita tak tahu anak itu dibesarkan dalam keluarga macam mana. Takkanlah anak kecil boleh keluarkan perkataan yang keji dan hina, melainkan dia dah biasa dengar. Ataupun dia sendiri dimaki. 2 hari lepas, banyak pula cerita ya. Masa tu saya semayang dekat satu hentian. Bukan hentian, dekat CC Minyak, dekat RNR, on the way balik daripada Shah Alam sekolah anak asrama. Lepas tu singgah RNR tu, tepi CC Minyak dia buat asing, jadi surau tu besar sikit. Biasalah pergi solat tempat awam, dia tak perasan saya. Lepas tu ada seorang ibu dengan anak perempuan 2 orang, anak lelaki. Anak dia duk panggil ibu-ibu, kita tahulah itu ibu dia. Tapi saya ni tergurih-gurih hati, macam semayang tak khusyuk kan, dengar kan dia cakap apa. Sebab dia maki anak dia tu dengan perkataan keji tu. Adalah dia sebut sampai dia mencarut pada anak tu. Pada anak tu macam minta sesuatu macam tu lah. Dia keluar tu macam dia baru lepas semayang sambil lipat pakaian kan. Anak tu minta nak pergi beli apa semua ni kan. Dia sebut perkataan bo tu, maksudnya perkataan-perkataan yang
Faham maksud saya? Maki tu. Ringan macam tu dia cakap. Dan depan orang. Bukannya tempat tu besar sangat. Ada jemaah lagi. Saya ni kan, saya lepas solat, lepas tu sempatlah dengan dia orang. Tak sampai hati tengok muka budak tu kelak je depan orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi saya fikir-fikir balik, bagaimanalah ibu ni dibesarkan. Boleh jadi dia daripada kecil pun selalu dimaki oleh mak ayah dia. Bila jadi mak, dia maki anak pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, semoga apa yang kita sebut saat ini menjadi satu peringatan yang tegas. Berhentilah kita sebut, saya jadi macam ni sebab mak ayah saya dulu maki saya. Awak kena terimalah saya seadanya ya bang. Saya masa marah je macam ni. Kalau tak marah, okey, saya selembut setera. Tak ada. Kita kena hentikan roda yang berputar. Biarlah kita yang berhenti betul-betul nekat tak nak meneruskan legasi. Oh gitu kan. Tak nak meneruskan perbuatan buruk yang telah kita lalui masa kita kecil, masa kita remaja dan sebagainya. Sebab ilmu telah datang kepada kita. Betapa Nabi enggan, Nabi benci, Nabi tidak mahu dekat dengan orang yang berkata keji. Sebab orang yang mengata keluar perkataan keji hina ni, orang yang ada sifat sombong saja dalam hati. Betul atau tidak? Orang yang boleh maki keluar perkataan keji, dia tak akan mampu sebut perkataan sebegitu, melainkan ada kesombongan dalam hati. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita jaga solat, kita jaga semua, jaga ibadah. Tetapi kerana perkataan yang keji yang telah kita keluarkan sesuka hati, maka na'udzubillah dicampakkan ke dalam neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis Nabi yang lain. Nabi bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Nabi bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ada seseorang yang terbaik, orang yang baik kepada temannya. Manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah orang yang paling baik dengan jirannya. Dulu kan kalau hidup berjiran ni, dengar je ada orang lahir anak. Sekarang ni macam mana? Kalau dengar ada kelahiran, cepat-cepat tak pergi ziarah. Ke hantar kod WhatsApp je. Tahniah dapat cucu baru. WhatsApp je kan. Saya ingat saya ada beradik 10 orang. 9 orang, 8 orang semua zaman tu kan. Semua bersalin dekat rumah. Jadi 2 orang je dekat klinik ataupun dekat hospital. Itu cerita mak saya lah. Mak saya tahun ni umur 61. Lebih kurang lah kan. 61. Umur saya, mak saya 60 ke 61? Mak saya 61. Tahun ni 61. Cucu dia dah 40 lebih dah. Ramai. 45, 43 ataupun 45. Ramai kan? Sebab saya anak kedua. Semua kahwin cepat-cepat awal-awal. Tak, yang saya ingat dulu, masa kita kecil-kecil, bila bersalin je jiran walaupun jauh, dengar je khabar kelahiran, datang bawa roti, beras, bawa gula, bawa biskut. Ke orang jompol bawa mesin basuh ke bawa apa? Sama tak dulu-dulu? Orang bawa barang-barang macam tu kan? Bagi hadiah. Bawa Milo, bawa macam-macam lah. Bawa benda-benda macam tu. Non stop. Datang, ucap ni, tengok doa yang baik-baik. Masya Allah. Sekarang ilahi pun orang bagi kek pun gambar ya. Sama ilahi gambar kek hantar. Subhanallah. Antara tanggungjawab jiran adalah apabila mendengar khabar baik, segera mengucapkan tahniah. Segera mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, menunjukkan kita rasa gembira dengan kegembiraan dia. Kedua, hak jiran ialah apabila ditimpa musibah ataupun sakit, segera diucapkan takziah, didoakan dan diziarahi. Kita kadang dengar sakit tu, nanggur-nanggur tahu-tahu meninggal. Lepas tu masing-masing nyosal. Ya Allah, duk nanggur-nanggur itu hari memang nak pergi ziarah, tapi sibuk nak macam mana. Allah Maha tahu betul tak kita sibuk. Allah Maha tahu betul tak kita betul-betul sebenarnya tak berpulang, ataupun kerana kita melalaikan tanggungjawab jiran untuk pergi ziarah. Allahu Akbar. Sebab itulah
Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, tidak mengganggu jiran. Dengan binatang ternak ke, dengan bunyi bising ke, dengan bau-bauan ke. Kat sini, kat kampung mungkin tak ada masalah kau nak pelihara kucing. Ke masalah juga? Masalah juga. Kucing berak depan rumah orang. Elok tuan rumah tu kan, rumah dia bersih. Pas orang datang, rumah tak bau kucing, ada kucing. Macam mana buat? Pandai dia nak buang. Tak ada buang sekeliling ni. Habis tu buang kat mana? Kalau tanya detail lah, dia mesti buang juga. Sekiranya mengganggu hak jiran, buat kotor di tempat jiran, dan jiran tidak raba, maka berdosa besar. Berdosa besar. Nauzubillah min zalik. Ada orang tambah rumah, bagi tahulah sikit jiran kalau rumah sebelah menyebelah, takut dia tambah rumah tu kan, bisingnya, kotornya. Cakap sikit minta maaf, minta izin. Kalaulah dia besarkan rumah, boleh halang cahaya, halang angin, halang begitu begini. Tanya jiran, boleh ke ni nak angkat ni dinding ni kan, sampai ni nak pisah ni. Subhanallah, semua itu hak jiran. Parking kereta pun sama. Nak buat kenduri, nak buat apa, minta dulu dengan jiran, minta izin ya, nanti nak buat ni mungkin tumpang parking jap, tetamu-tetamu yang datang. Subhanallah. Allahu Akbar. Macam-macam. Kadang tu bising main motor kan. Anak tu memang tak reti bahasa untuk mohon maaf dengan jiran anak muda. Tapi kita lah yang kena reti bahasa. Kita lah mesej ke kawan jiran, minta maaf lah anak saya yang buat bising ni malam-malam. Allahu Akbar. Bertegur sapa, bermanis wajah dengan jiran dan sebagainya. Okey, masa kita pun dah habis kan? Belum lagi, ada 1 minit lagi. Subhanallah. Tapi tadi MC kan panjang. Saya pun terus mesej pada tim PA, janganlah bagi biodata panjang. Kena ringkas je. MC pula baik hati baca semua kan? Masya Allah. Jadi, boleh ke kalau 10 minit lagi? Boleh insya-Allah. Oh, sejam lagi pun tak apa. Oh, setengah jam. Oh, dipendekkan. Baik. Itu secara umum berkaitan dengan jiran. Boleh tak kita sentuh berkaitan dengan kasih sayang dalam rumah tangga, suami isteri. Dan saya nak baca sikit je beberapa hadis ataupun akhlak Nabi, iaitu berkaitan dengan asam garam rumah tangga Nabi. Bagaimana akhlak Nabi dengan isteri. Dan bila kita tengok akhlak Nabi dengan isteri, kita jangan balik nak fire suami je. Dengar tak Puzazzah cakap tadi? Jauhlah dari awak tu. Jangan fikir nak fire suami je. Sebab akhlak Nabi itu untuk dicontohi oleh suami dan juga isteri. Walaupun Nabi seorang suami, tapi akhlak yang Nabi tunjukkan adalah sebagai qudwah hasanah bagi seluruh umatnya. Apa yang akhlak Nabi buat adalah untuk panduan suami dan isteri. Masya Allah. Asam garam rumah tangga Nabi ini antara yang terawal. Subhanallah. Yang disusun, yang pertama, iaitu bagaimana Nabi SAW berkongsi makanan dengan pasangannya. Orang jompol, kongsi makanan tak dengan suami? Kongsi, Masya Allah. Nak berjimat ke nak romantik? Oh, nak jimat. Nak cerita pasal romantik Nabi bab berkongsi makanan ya. Masya Allah. Aisyah menceritakan. Balik ni kena buat ni. Boleh buat tak? InsyaAllah. InsyaAllah kena buat ni. Tak tahu lagi apa yang nak kena buat ni. Subhanallah. Aisyah bercerita, pernah saya minum air. Dan pada ketika itu, saya sedang haid. Maksudnya Aisyah nak bercerita, walaupun dalam keadaan tidak suci, Nabi tidak pernah menganggap isteri itu kotor ke, tidak mahu didekati ke, tidak. Kemudian, saya berikan bekas minuman saya itu kepada Nabi. Lantas, baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi, lalu minum. Masya Allah. Pertama yang Nabi buat. Pernah juga saya makan daging, gigit daging. Dan pada ketika itu, dan kemudiannya saya berikannya kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat di mana gigitanku. Faham tak? Kita mungkin terbalik sikit lah. Kan? Kalau ada kursi gelas ni, nampak sini minum, pusing kot.
Kan, tempat lain. Boleh kongsi tapi bukan tempat yang sama. Sebab itu kalau orang kata orang bukan Islam, mak saleh ke apa, ke bangsa apa, romantik, tidak ada yang lebih romantik melebihi daripada Nabi. Nabi tunjuk contoh. Subhanallah, kita boleh kongsi gelas kot. Kalau air tu ada straw, kena guna straw, pergi minum kat kedai, mungkin kita boleh kongsi gelas tapi minta 2 straw. Boleh jadilah. Straw suami satu, straw kita satu. Ataupun kalau ada 1 straw, pusing straw tu. Kan? Pusing terbalik kan. Campur. Subhanallah. Sama juga kalau kita gigit roti lah, contoh makan burger kongsi. Yang ni gigit sebelah sini, mungkin yang ni gigit sebelah sini lah. Tapi Sayyidatina Aisyah cerita Nabi akan gigit di tempat yang sama. Nampak benda tu remeh, benda kecil. Tapi itu adalah sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Dan bila kita buat perbuatan Nabi, walaupun benda yang kecil, bagi orang yang mencintai Nabi, dia tidak akan pandang benda tu remeh. Mesti ada rahmat Allah yang turun bersama dengannya. Masya Allah. Kisah yang kedua. Kita tak boleh baca banyak kisah ni. Kisah yang kedua. Saya pernah bertanya Aisyah. Ini sahabat Nabi yang bernama Al-Aswad bin Yazid berkata. Saya pernah bertanya Aisyah, apa yang Nabi buat ketika berada di rumah? Kalau saya tanya ibu-ibu sini muslimat, suami masing-masing buat apa kat rumah? Yolah tidur, ada jawab tidur. Yolah time tidur kan. Masya Allah. Tapi Aisyah ni, dia jawab spontan tanpa fikir. Apa jawapan spontan Aisyah bila ditanya? Sebab orang yang tanya ni spontan. Wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumah? Biasanya jawapan spontan, dia menunjukkan itu yang paling banyak dibuat. Kalau jawapan spontan tidur, mungkin paling banyak suami tu tidurlah kat rumah. Kalau jawapan spontan tengok bola, mungkin paling banyak dia tengok bola lah. Bukan dia tak menolong, dia nolong juga. Tapi itulah paling banyak yang dia buat. Tapi Aisyah bila ditanya spontan, apa yang Nabi buat di rumah? Aisyah jawab spontan, baginda membantu kerja isteri-isterinya. Kemudian sebaik mendengar azan, baginda pun keluar. Dan Aisyah pernah cerita, bila dengar je azan, Nabi seolah-olahnya tak kenal kami, tak kenal saya. Bila dengar je azan, seolah-olah bukan tak kenal. Masa tu terus fokus untuk berkejar menuju ke masjid. Keutamaannya bila dipanggil. Tapi bila berada di rumah, Aisyah, Sayyidatina Aisyah sebut, Rasulullah, Nabi membantu urusan isterinya. Allahu Akbar, ini adalah akhlak Nabi. Seorang manusia, pemimpin nombor 1, kekasih Allah. Dia merupakan khalifah ketika itu. Bukan hanya kepada kota Madinah, pemimpin kepada banyak negeri dan banyak negara. Nak kata sibuk, sangat sibuk, banyak urusan. Urusan berjumpa pembesar-pembesar, kedudukan sangat mulia. Tapi Nabi bila pulang ke rumah, melucutkan semua jawatan yang ada. Melepaskan semua kemuliaan yang berada di luar. Dan menjadi benar-benar seorang suami. Sama juga wanita. Hebat macam mana di luar, bagus macam mana, bila balik rumah, lucutkan semua. Jadilah seorang isteri. Jadilah seorang ibu. Jadilah seorang ayah. Ada seorang syekh ni, orang alim ni, orang yang masyhur namanya. Alim ulama yang hebat. Subhanallah. Ini diceritakan oleh sahabat saya yang pernah tengok depan mata. Kalau sebut nama ulama ni, kita semua akan kenal siapa. Tapi dia kata, satu hari Allah izinkan dia pergi ke rumah alim ulama ni dan melihat bagaimana akhlak dia dengan isteri. Orang alim ni, orang soleh ni. Dia punya ceramah hebat, dia punya nama, dia punya, bila dia pergi ceramah tu memang kehadiran orang begitu ramai. Rupanya kemuliaan yang ada pada dirinya kerana bagaimana dia menjadi mulia pada isteri dan pada anak-anak. Bila berada di rumah, bila waktu makan, suami orang yang dipandang mulia dan hebat di luar ni, dia akan suap pada anak dia, walaupun anak dia dah besar. Bukan anak baby, bukan anak kecil. Yang pertama, dia suap pada isterinya. Kedua, dia suap pada anak-anaknya.
Suap dengan kasih sayang, dengan santun. Kemudian barulah dia suap pada dirinya. Lepas tu makan masing-masing lah, bukan suap sebanyak masa. Sebab ambil keberkatan sunnah Nabi. Nabi menyuapkan makanan kepada ahli keluarga, kepada isteri. Jangan balik bidah suami pula ya. Tak apalah suami tak reti suap, kita lah suap. Dua-dua juling, mata tak biasa buat kan. Padahalnya itu sunnah Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dua-dua geli naik bulu roma kan. Ui geli Reni, tak ya, tak apalah. Sebab tak biasa buat sunnah Nabi. Sampai geli, sampai buang terbiat. Rasa macam buang terbiat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ramai mana orang yang mulia di pandangan masyarakat. Tetapi di rumah, dia tidak dipandang mulia oleh ahli keluarga. Tidak. Masya Allah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir. Bunyi terakhir tu segar sikit kan. Yang terakhir. Tapi nak sebut yang terakhir. Okey, kita sebut sepintas selalu. Antara akhlak Nabi, akhlak isteri. Antara akhlak isteri. Subhanallah, Aisyah berkata, Nabi baru pulang dari satu perjalanan. Ketika itu, saya menggantungkan satu kain langsir yang bergambar. Lalu Nabi menyuruhku mencabutnya, justru aku pun cabut. Okey. Daripada hadis Aisyah ini menceritakan antara akhlak seorang isteri bila dah tahu suami akan balik pukul berapa. Ini kan suami pergi kerja contoh. Ataupun suami keluar. Kan sekarang kan boleh WhatsApp. 5 minit lagi sampai, 10 minit lagi sampai contoh kan. Apa yang isteri-isteri Nabi buat adalah membersihkan rumah. Menyusun atur. Maksudnya kemas rumah sikit untuk menyambut kepulangan suami. Walaupun hari-hari pun suami pergi dan balik. Bukan balik lama-lama sekali. Subhanallah. Saya kira ini adalah kebiasaan kita para wanita. Betul kan? Bila agak-agak suami nak sampai, masa tu, macam Superman ada, Spiderman ada, laju buat kerja, kemas. Panggil anak operasi. Itu pengalaman saya lah. Sebelum tu biarlah nak sepah macam mana, sepah dulu anak-anak. Bukan teruk sangat lah. Tak lagak nak kemas. Tapi bila dah agak-agak suami nak sampai, kita pun kemas. Suami tak tahu macam mana huru-hara kita. Tapi itu adalah sunnah para isteri Nabi. Kemas rumah, buat persiapan untuk tunggu. Dan antara sunnah Nabi, Nabi tidak akan pulang mengejut. Nabi kalau nak pulang, Nabi pulang pada waktu kebiasaan Nabi balik. Kalaulah contoh Nabi dah sampai awal, tapi biasa Nabi akan balik petang. Nabi akan balik pada waktu kebiasaan supaya tidak mengejutkan isteri dan bagi ruang pada isteri untuk bersiap. Bersiap dari sudut pakaian ke, bersiap dari sudut rumah ke, ataupun hidangan. Tapi zaman sekarang lagi mudah. Walaupun bukan pada waktu biasa, cakaplah sepatah. Dan nak sampai ni 10 minit lagi. Tapi kadang ada suami nak buat surprise. Lambat ni, jam ni, tiba-tiba depan pintu kan. Nasiblah macam mana isteri tak bersiap. Jadi subhanallah, yang ni yang betul-betul terakhir. Masya Allah. Nabi dan Sayyidatina Aisyah berkongsi berus gigi. Ini ustazah janganlah diminta buat. Tak lalu makan ustazah kalau kongsi berus gigi. Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi Allah apabila hendak bersiwak, baginda akan berikan kayu siwak kepadaku dahulu untuk aku bersihkan. Maka aku gunakannya terlebih dahulu untuk bersiwak. Kemudian aku mencucinya dan dikembalikan kepada baginda semula. Ada kayu siwak yang baru kan? Bukan Nabi guna dulu, Nabi bagi pada Aisyah. Kayu siwak, Nabi suruh Aisyah guna dulu, lepas tu dibersihkan, baru Nabi guna. Macam mana tu? Bunyi macam keluhan tu kan? Tapi kena faham, Nabi adalah orang yang sangat menjaga kebersihan mulut. Tapi kalau suami tu merokok, minta maaf lah. Dia yang tak sampai hati nak kongsi makan, nak kongsi gelas, nak kongsi buah gigi. Tak boleh nafi, mesti ada bau yang tidak menyenangkan. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Isi Nabi pun mulutnya bersih. Sebab itu boleh berkongsi bekas makan makanan, boleh kongsi sampai peringkat berus gigi. Dan Nabi SAW dan juga isteri, sebelum bercakap, mesti berus gigi dulu. Mesti bersiwak dulu. Siwak tu berus gigi pada zaman Nabi. Kalau guna siwak pada hari ni pun sama,
maksud saya akan dapat pahala sunnah, pahalanya sangat besar. Tapi kalau kita tak biasa, air kayu siwak tu rasa macam lugar, orang Terengganu panggil lugar lawyer, kita ganti kepada berus gigi, kita tetap dapat pahala membersihkan gigi. Perkara pertama Nabi buat bila sampai ke rumah, bersiwak dulu. Sebab Nabi tidak mahu bau mulutnya sekiranya ada mengganggu isteri bila nak bercakap. Bila nak baca Quran je, berus gigi. Bila nak bercakap dengan isteri je, siwak dulu. Itu akhlak Nabi. Nabi jaga supaya bau mulut tidak mengganggu isteri. Sampai tahap tu teliti Nabi. Menjaga supaya perkataannya tidak menyakiti isteri Nabi. Contoh ya, minta maaf lah. Ada satu ketika, ada seorang isteri Nabi ni menyakiti hati isteri Nabi yang lain. Lalu, biasalah bergaduh kan, isteri-isteri. Apa yang Nabi buat? Nabi yang minta maaf bagi pihak isteri itu. Saya mohon maaf dengan kamu. Bimbang kamu terasa dengan apa yang diperkatakan. Padahal isteri ni ketika ini tak terasa pun. Bukan perkataan yang berat pun isteri itu cakap. Tapi Nabi bimbang isteri ni terasa hati. Nabi yang minta maaf wakil kepada isteri itu. Sampai begitu halus dan perhatian Nabi dalam menjaga hati isteri. Begitu juga isteri kena berhati-hati halusnya kita dalam menjaga perasaan suami. Ibu bapa menjaga perasaan anak. Rakyat, masyarakat menjaga perasaan pemimpin. Pemimpin menjaga perasaan rakyat. Raja menjaga perasaan rakyat. Rakyat menjaga perasaan raja. Maksudnya, perasaan ini wajar dijaga kepada siapa pun. Tidak membezakan kedudukan. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan muslimin muslimat. Sekadar itulah perkongsian pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sekiranya apa yang disampaikan tidak menepati kehendak, sekiranya apa yang disampaikan mungkin ada mengguriskan hati, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu nekat. Kita mungkin solat bukanlah kuat dan banyak sangat. Nak bangun tahajud pun hujung-hujung dekat subuh. Mungkin baca Quran 3-4 muka surat dah ngantuk. Mungkin sedekah pun tak banyak. Puasa pun syukurlah bulan Ramadan ada. Kalau tak mungkin tak puasa langsung. Tetapi jika kita memiliki akhlak yang mulia, kita akan sangat dekat dengan Nabi. Dan itulah pemberat timbangan amal yang paling utama. Bahkan Nabi ada sebut, sambung ceramah lah pula. Last. Hadis Nabi sebut, akhlak yang mulia akan menyamai kedudukan orang ahli qiyam dan ahli siam. Ahli yang bangun malam, bukan senang nak digelar ahli qiyamul lail. Yang separuh malam dia bangun, separuh je tidur. Maksudnya pukul 2, pukul 1 tu dia dah mula bangun sampai pagi. Dan kedudukan ahli siam siapa? Orang yang kuat berpuasa. Puasa Ramadan, puasa 6, puasa Nabi Daud, puasanya ahli puasa. Ini sangat dua kedudukan yang sangat susah sebab ada pintu khusus untuk mereka. Babu salah dengan babu siam. Tapi Nabi sebut, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan menyamai kedudukan ahli siam dan ahli qiyam. Jadi insya-Allah belum terlambat untuk kita baik pulih dan perbaiki diri, memiliki akhlak yang mulia. Selalu minta maaf dengan orang sekeliling, selalu memaafkan tanpa syarat dan sentiasa menjaga hati-hati dan menghormati segala perbezaan yang ada. Kekurangan pasangan diterima dengan sabar. Kelebihan pasangan diterima dengan syukur. Sabar dan syukur adalah satu sifat orang bertakwa laluan ke syurga. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh subhanallah. Nak ucap terima kasih juga yang hadir secara live. Lebih kurang 3,000 lebih yang hadir melalui live. Kat masjid ada lebih kurang 30,000. Mudah-mudahan termasuk yang tidak dilihat. Para malaikat meredai kita semua insya-Allah. Nak ucap juga selamat hari raya walaupun terlambat. Dan selamat hari raya korban. Kena usaha melakukan ibadah korban. Biarlah wujud semula suasana dalam kampung Koryah ni, Jempol ni, sama masing-masing semangat buat korban. Dan bagi orang yang mampu, kalau tak buat korban, makruh. Allah tak suka. Bagi orang yang mampu. Kadang yang cakap tak mampu, golang tobal tu kan. Dia tak mampu. Maka Allah Maha tahu kita mampu atau tidak. Usahakanlah untuk buat korban, sangat besar ganjarannya insya-Allah. Okey.
Ustaz, okey, kat luar kita ada bawa barang dagangan. Ini produk-produk bawa Ustazah Asma Harun. Daripada galeri kita bawa ke sini. Sudilah singgah lalu. Kan, orang kampung biasa banyak tu simpanan tu kan. Jongkong-jongkong. Okey, subhanallah. Habiskanlah barang-barang yang kita bawa ya. Masya Allah. Jemput singgah tengok setiap pembelian adalah sumbangan kepada gerak kerja dakwah dan amal kita. Masya Allah. Nanti musim korban sokonglah masjid kita, mesti ada buat korban kan. InsyaAllah. Okey, sila Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Ustazah Asma atas perkongsian ilmu dan nasihat yang telah diberikan tadi.